Assalamualaikum, apa khabar semua? Kami di pusat servis tayar Goodyear di SS14 Subang Jaya, kerana kita ada satu projek ujian. Tapi kali ini bukan dengan NCS, dengan sebuah kereta yang sangat istimewa, kereta yang bersejarah bagi saya. Itu dalam tu. Mari kita tengok dengan lebih dekat tayar dan kereta. Nak cerita pasal NCS, kita dah pun buat keputusan tak mau jual kereta ni. Jadi kita hantar pergi ke Sinexis Taman Mayang, dan saya bagi tahu kat dia, tolong buat apa saja sepatutnya untuk memastikan kereta ini berjalan lancar selama lagi 5 tahun. Sebab kereta ni pun dah 7 tahun usia dia. Apa pula 7 tahun? 9 tahun usia dia. Tapi alhamdulillah nampak masih segak. Jadi kita rasa macam tak nak jual. Kita simpan, kita panjangkan lagi usia dia, insya-Allah. Dan ada lagi projek-projek yang nak buat, nak cat baru ni. Tapi kepada yang tak pernah lihat dalam video sebelum ni, ini adalah rim daripada Avanti. Tapi kita akan cabutkan daripada Persona ini, padankan dengan tayar ini untuk sumbat masuk kereta itu. Sebelum kita cerita kereta tu, tayar dulu. Jadi Goodyear ada tawarkan kami untuk menguji Goodyear sama ada Eagle F1 Sport ataupun Super Sport. Jadi ini adalah yang Sport, iaitu tayar prestasi tinggi mampu milik. Itu dia. Mari kita lihat. Ini adalah saiz 195/50/16. Sama juga dengan RQ, sama juga dengan yang kita pakai pada kereta ini. Tapi kita tengok track wear rating dia. Mana track wear rating dia? Dia R16, boleh pakai dengan rim 16.5 inci. Dan track wear rating dia tak silap tadi 300 kami nampak. Mana dia? Tu dia. Track wear rating 300. Jadi dia kiranya masih mampu tahan lama lah sebagai tayar yang digunakan atas jalan. Tapi kita nampak dia punya bentuk dia. Ini agak agresif sidewall dia. Nampak tu. Ini bahagian luar. Nampak agak agresif sidewall dia. Memang untuk prestasi pengendalian, tapi dalam package yang masih mampu milik. Baiklah, kita akan keluarkan tayar ni, masukkan kereta ni. Kereta ni, cuba teka kereta apa. Dia dah tak ada lambang. Lambang dia dah tak ada. Oh no, dia dah keluarkan. Ini adalah Neo Club Sport Original. Neo Club Sport Original. Ramai yang katakan ada 25 unit yang dibina, tapi sebenar-benarnya ada 18 sahaja yang dibina dan dijual kepada pelanggan. Ada lagi satu unit yang dipakai untuk uji kaji, kalau tak silap. Kerana apa? Kereta ini pada tahun 2007 13 tahun sudah. Pada tahun 2007 saya bersama rakan niaga saya waktu tu, Marcus Chai, yang juga pada masa itu COO Lamborghini Kuala Lumpur. Kami tubuhkan satu syarikat untuk mengelola acara motorsports dan juga pemanduan. Dan masa itu kami ada ramai orang yang teringin nak pergi berlumba, tapi ada cumanya takut, tak ada pengalaman, dan juga tak tahu macam mana caranya. Jadi sebabkan kami juga aktif atau giat dengan acara latihan pemanduan masa itu, kami fikir apa kata kita gabungkan satu program latihan pemanduan sekali dengan program perlumbaan. Jadi kami pun jumpa Tengku Jan. Tengku Jan, rakan baik kami yang sampai sekarang pun bekerjasama, usaha sama menjayakan video-video Roda Pusing. Waktu tu kita bincang dengan dia, apa kita boleh buat untuk sekian bajet untuk memudahkan para peserta ni untuk mula berjinak-jinak dalam motorsports. Jadi kita dapatkan satu resepi. Kita bagi dekat Tengku Jan resepi, bajet, dan kita sama-sama bincangkan apakah yang patut masuk ke dalam kereta ini. Dan selepas beberapa minggu berbincang, kita pun cuba dapat kelulusan daripada pihak Proton untuk dapatkan ini. Kebenaran untuk mengeluarkan sebuah siri terhad,
siri terhad. Jadi kereta ini adalah kereta nombor yang ke, mari kita tengok dia ada bagi tahu bilangan yang ke berapa ni. Tak nampak build number. Build number adalah nombor 13 daripada 20. Tapi sebenarnya 18 saja, tak sampai 20. 13. Kalau tak silap saya lah. Dan pada masa itu memang kereta ini kami pastikan ia mudah untuk dipandu. Jadi macam contoh clutch, tak nak pakai racing clutch. Dan sebab tak nak pakai racing clutch, kita pun pastikan kuasa enjin pun tak terlalu banyak, kerana kita nak kekalkan pakai tayar 15 inci dengan tayar yang terkawal ya. Semua orang kena race pakai tayar yang sama. Jadi kita nak jimatkan kos jugalah, nak pastikan kos tak melambung. Jadi modifikasi enjin pun tak berapa banyak, sebab kita pun nak kereta ni tahan. Dan alhamdulillah resepi ini walaupun tidaklah begitu berkuasa, tapi dengan pengendalian dia, dengan apa yang telah dipilih untuk dimasukkan dalam kereta ini, ramai yang mendapati bahawa ia adalah sebuah kereta yang unik. Dan kini harga pasarannya masih tinggi ya, masih tinggi. Saya sendiri memiliki sebuah kereta ini, satu unit, selepas siri perlumbaan tamat pada tahun 2008. Ada seorang pada peserta tu, dia nak jual kereta dia, saya pun beli. Saya pakai, tak silap saya 5 tahun jugalah saya pakai kereta tu, sampai tahun 2013 baru saya lepaskan. Taklah, 2014 tak silap baru saya lepaskan. Jadi yang mungkin ramai tak tahu, roll cage. Roll cage ini sebenarnya tak sah untuk dipasang kepada kereta atas jalan. Jadi apa yang kami buat, kami cuba dapatkan pengecualian daripada JPJ untuk kereta ini berada di atas jalan raya secara sah dengan roll cage hanya pada tarikh-tarikh perlumbaan. Ya. Jadi kita dah tetapkan dengan sepang seket waktu tu tarikh-tarikh perlumbaan, dan kita masukkan dalam kita punya permohonan kepada JPJ. Jadi selain daripada tarikh-tarikh yang dinyatakan dalam surat rasmi ataupun dokumen rasmi JPJ itu, sebenarnya kereta ini tak boleh ataupun tak tak sah di atas jalan raya kalau ada roll cage, hanya pada tarikh-tarikh demikian. Tapi ialah roll cage ni pun roll cage yang bertanggungjawab lah, menggunakan bahan yang baik, yang bagus, dan dipasang dengan secara sangat profesional oleh pihak R3. Kereta ni sekarang kita tanya tuan dia yang tak mau masuk dalam video. Tuan pemilik, adakah masih menggunakan suspension D2? Oh, dah tukar, tak pakai suspension D2 sebab susah nak cari alat ganti untuk D2. So suspension D2 tu waktu tu lah, waktu tahun 2007 tu, antara suspension yang paling berkualiti pada harga yang paling baik lah nilai harga dia. Dan dia punya prestasi tu memang luar biasa lah untuk julat harga dia. Sekarang dah tukar kepada HWL, tapi dah pakai spring D2 balik. Dia pakai balik spring D2 tapi dengan ni coilover HWL. Dan exhaust tetap standard lah. Oh, dia besarkan saiz, jangan marah. Rasanya dia ada bikin kat enjin ni. Dia ada bikin kat enjin tu, tapi dia tak nak bagi tahulah kan. Rahsia katanya apa yang dilakukan pada enjin. So dia dah besarkan sikit saiz. Waktu tu saiz exhaust sebenarnya straight flow, ada extractor daripada depan sampai ke belakang, tapi dia agak kecil pipingnya dan siap ada jaring-jaring di tengah baffle supaya back pressure tu masih ada. Jadi okey, tambah melengah masa lagi, kita pasangkan rim ini dalam kereta itu dan rim itu dalam tayar dekat dalam boot untuk kita pasangkan. Oh, dah keluar dah tayar kat situ untuk kita pasang dalam kereta ni. Yang terakhir saya nak cakap untuk video ini, kami akan bagi liputan lagi selepas kita guna kereta untuk 6 bulan. Dan kereta ni nak masuk track day sebenarnya. Nak masuk track day tak lama lagi. So waktu track day tu kita akan buat liputan juga, tengok macam mana rasa tayar ni di Lita Antarabangsa Sepang. Tapi nak sebut, kita bukan semata-mata nak promosi pusat servis tayar yang rasmi seperti ini.
Tapi tayar ni adalah satu faktor yang sangat penting, antara paling penting dalam sesebuah kereta. Jadi tak boleh ambil remeh hak ehwal tayar, dan anda kena pastikan anda pergi ke pusat servis tayar yang bertauliah dan memang terkenal dengan memberikan perkhidmatan yang baik, sangat berpengetahuan, berpengalaman luas, supaya dia tak mandai-mandai suka-suka hati. Kalau ada rim cantik-cantik tu pun tengok macam mana gaya dia keluarkan daripada rim tu. Jangan terumpil-umpil sampai bercala-cala rim. Buat balancing macam mana. Alignment tambah lagi. Alignment tu sangat penting. Banyak tempat alignment tak betul. Kalau pergi pusat servis rasmi Proton Eda ataupun Mazda punya pusat servis rasmi ke apa semua pun, selalunya dia orang tak ada kemudahan untuk alignment ataupun servis tayar sendiri dihantar ke panel di luar. Kadang-kadang dia orang punya panel pun tak boleh pakai. Jadi kalau boleh, bila pergi pusat servis rasmi, tak payahlah nak buat alignment semua situ. Cari pusat servis tayar yang bertauliah, yang anda percayai. Harapnya memang akan lebih terjagalah perihal tayar ni. Jadi sampai sini saja. Pastikan anda gunakan tayar berkualiti tinggi daripada sumber yang rasmi. Nak pastikan ia adalah asli, original. Sampai sini saja. Sampai kita jumpa lagi video siri ini di Lita Antara Pasar Sepang. Terima kasih menonton dan selamat membeli belah.